وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ المصنف حجني عبد الله الجنبوي رحمه الله تعالى وإلى أرواح مشايخه وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali lagi diberi nyawa dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama mengikuti lagi pengajian kita, walaupun dengan secara online, tetapi mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala bagi keberkatan juga, memberi itu pahaman kepada kita sehingga kita dapat beramal dengan apa yang kita belajar dan juga dapat menyampaikan pula kepada mereka yang belum tahu lagi insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ni kita bersambung daripada pengajian kita yang sebelum pada ni. Kita masih lagi bicara pada muka 17. Itu berkait dengan masalah syarat-syarat yang mensahkan sembahyang kita. Telah maklumlah, kalau tak cukup satu daripada 7 atau 9 perkara ni, sembahyang kita tidak sah. Maka bila tak sah sembahyang kita, tentulah tidak dikirakan sebagai kita itu sembahyang. Maka dengan sebab kita tinggalkan rukun dan syarat ini, membawa kepada sembahyang kita itu akan menjadi fitnah kepada kita pula pada hari kiamat dan dalam kubur nanti. Mudah-mudahan kita mengaji dan kita beramal bersama. Jangan semata-mata mengaji, lepas tu taruh dalam kitab saja, tidak taruh dalam perbuatan harian kita. Hak tu kita tak sel lah.
Maka insya-Allah pada malam ni muka 17 kita duduk di mana? Kita bersama pada syarat yang ke-7. Tak silap saya tu. Sebab syarat yang ke-6 suci daripada najis itu sudah lepas. Sudah lepas. Maka cuba tengok pula pada syarat yang ke-7 muka 17 tu kan. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Ketujuh, yakni ketujuh daripada 9 syarat. Syarat nak buat wismaya kita terpakai dan sah ada 9. Ni kita berkecek yang ketujuh. Ketujuh, gapo dia? Meninggal. Ya tengok tu dah, ya ambil mari kau ni pula. Sebenarnya kalau kita kira perkara ni ya duduk juga pada perkara yang membatas semaya. Tak itu kan? Cuba tengok. Ketujuh, meninggal. Meninggal, apa makna meninggal? Tidak bekerja. Kita tak buat. Kita tak kerja. Kita tinggal. Tinggal apa? Meninggal bercakap-cakap. Bercakap. Berkata-kata itulah. Berkata-kata. Kalau dalam bahasa Arab gak, kalau bahasa Arab gak, dalam ilmu fiqh dia sebut al-kalam gitu ya. Al-kalamu amdan. Kalam di situ dengan makna at-takallum tu dah lah dengan makna bercakap-cakap. Jadi kita meninggal bercakap-cakap. Tidak bercakap-cakap. Tinggal berkecek-kecek. Tapi kait bercakap tu dengan sengaja. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal. Tapi syarat 2-3 patah ya. 2-3 patah ya. Lebih pada tu batal juga walau tak sengaja. Gano ni duk lupa gapo lama ni. Berkecek berjejel semaya. Lah gimana? Jadi kot tu. Jadi berkecek terasap mari akik terasap kecek pula. Dalam semaya lupa kata ya semaya. Maka tak leh hak tu. Kira dengan sengaja. Yang membatan bercakap dengan sengaja. Tu dia. Tulis situ apa? Tulis pada sengaja tu. Adapun kalau bercakap dengan tidak sengaja. Adapun kalau bercakap dengan tidak sengaja, maka tidak batal sembahyang. Tidak batal sembahyang. Tetapi dengan syarat perkataan itu sedikit sahaja. Sedikit saja. Seperti 2 patah atau 3 patah perkataan. Gitu. Atau 2 patah atau 3 patah perkataan. Itu maknanya. Jadi kalau kita sengaja, hak tu batal semaya. Kita jangan berkecek dengan sengaja. Hak masalah sengaja ni 2 huruf pun tak boleh dah. 1 huruf yang memberi faham pun tak boleh. 2 huruf pun tak boleh. Apatah lagi sepatah 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Itu masalah sengaja. Adapun kalau tak sengaja, gitu lancar lidah. Gitu lupa masalah. Hak tu tak batal lagi. Tapi syarat kena sedikit lah. Ni berkecek siapa ke semenek 2 ai pada hurufnya tak panggil sikit. Maka tak boleh juga. Ni telefon terasa ada telefon dalam kocek. Bila bunyi telefon terlupa kata semaya. Ambil Assalamualaikum. Gano? Kau mana? Hai. Dah lu.
Ada mana tu? Ha? Oh, baru ingat kata, semaya. Batal tika tu. Banyak dia kecek sampai ke seminit 2 ni tak boleh. Tu. Maka sekurang-kurangnya 2 patah ya. Assalamualaikum. Gana? Tu baru ingat semaya. Ingat kata semaya. Maka sipel semula dengan tak bergerak 3 kali betul-betul lah. Sipel. Ingat kata semaya. Maka terlupa hak tu tak apa lagi. Tak apa lagi, tak batal lagi. Masalah terlupanya ataupun masalah terlancar lidah tu. Adapun masalah sengaja, ini nanti akan berkecek oleh musannaf rahimahullah ta'ala. Ketujuh, meninggal bercakap-cakap dengan sengaja. Berkecek tu dengan sengaja. Bercakap apa? Yang tu bagi bercakap. Jadi kita meninggal berkecek dengan sengaja. Bercakap yang, jadi akan perkataan yang. Kita tinggal berkecek perkataan yang. Bukan Quran. Bukan Quran. Adapun kalau Quran tak apa. Tu. Puah. Tu email duk baca lama berdoa. Kita pun. Lepas pada amin dah. Baca surah apa? Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas pada kafirun siap. Tu email apa tak rokok lagi kita pun. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqil idza waqab. Baca lagi Qul rabbin nas. Baca Quran dalam tu. Maka tak ada apa. Tak ada apa kalau Quran tak apa. Yang tak bolehnya perkataan yang bukan Quran. Satu, adapun Quran maka tidak mengapa. Tidak mengapa dengan kita bertutur banyaknya pun tak apa. Tu. Atau zikir. Atau kepada bukan Quran tu. Atau kepada Quran. Perkataan yang bukan Quran. Satu. Atau perkataan yang bukan zikir. Zikrullah. Tu. Kalau zikrullah tak apa. Subhanallah. Subhanallah. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim bihamdi. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil azim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Walaupun tidak disuruh kita berzikir ketika tu dengan lafaz itu pun, tapi nak royak kata kalau kita pergi berlafaz la ilaha illallah, katakan semaya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak batal lagi semaya kita. Kerana apa? Kerana perkataan yang kita bertutur tu dikatakan zikrullah. Tak apa. Tak apa. Dua, yang lain daripada Quran, yang bukan Quran dan bukan zikir, atau doa, atau kepada Quran, bukan doa, dan yang bukan perkataan yang bukan doa. Maksud doa yakni doa dengan bahasa Arab lah. Yakni doa dengan bahasa Arab. Adapun kalau doa dengan bahasa Melayu, doa dengan bahasa Sia, doa dengan bahasa Inggeris, tak boleh. Tak boleh. Hak tu membatan semaya. Ni, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Macam dia duduk luar semaya dah. Tu. Lepas pada doa kunut tu, tak pernah baca. Kita baca sikit, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada penyakit COVID ya Allah. Bukan dia. Bukan dia. Dalam semaya tak boleh kita nak berdoa dengan lain daripada bahasa Arab. Bahasa Arab tak apa. Bahasa tu pun ada lagi kalau khitab, kena khitab kepada Allah, khitab kepada Rasul. Tak apa. Adapun khitab kepada orang lain misalnya, hak tu tak boleh bercakap dengan doa. Hak ni tak apalah kita kata. Yang pentingnya lain daripada Quran, lain daripada Quran, lain daripada zikir, lain daripada doa, tak boleh. Adapun 3 perkara ni maka tak mengapa kalau kita bertutur dalam semaya. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli zunubi, Allahumma ghfirli zunubi wa liwalidayya. Masalah ia berdoa tu dah. Maka tak ada mengapa. Tak ada apa. Tu yang pentingnya perkataan tu bukan Quran, bukan zikir dan bukan doa. Maka kalau dia bertutur dengan sengaja, batallah sembahyangnya. Batallah sembahyangnya. Tu. Habis itu habis. Sebab itulah
jawab salam tu pun tak boleh dah. Jawab salam pun tak boleh dah. Waalaikumsalam. Tu. Orang mari salam. Assalamualaikum. Kita tak sembahyang. Waalaikumsalam. Solat. Misalnya, nak bagi orang tahu kata kita sembahyang. Assalamualaikum. Ana usalli. Batas sembahyang lalu dah. Kerana tu perkataan yang lain daripada Quran, perkataan yang lain daripada zikir, perkataan yang lain daripada doa. Walaupun jawab salam pun tak boleh, haram kita jawab salam. Bahkan kalau orang luar tu dia tahu kata tua duk semaya, makruh pula dia duk beri salam lagi tu. Assalamualaikum, duk kacau apa kawan duk semayanya. Kawan duk semaya. Maka kena tengok malaikat dia tak tahu kata tua duk semaya, dia beri salam tu adab dia lah, gitulah. Dia nak masuk rumah ni tak gitu. Kerana dia kena wisalah dulu. Allah SWT sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutal ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dia kena minta izin dulu, kena wisalam dulu kepada ahli dia. Tu bahasa dia lah. Kita ni tua, kita tak tahu kata tua dia buat gapo ni, kita wisalam. Tapi bila bunyi senyap, bila senyap, tak ada bunyi gapo-gapo, 3 kali beri salam dah, tak apalah, padahal lah. Duk kacau sekoh itu. Tu, siapa kau jengok nak musim kat dapur tu lagi. Itu bukan dia. Bukan dia. Yang pentingnya, kalau kita semaya, tak boleh dah. Walaupun jawab salam pun tak boleh. Malaikat ulama berkata, sekiranya takdir kata Rasulullah SAW masih hidup, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi datang mari dan Nabi panggil kita. Misalnya kita nama Abdullah, lepas tu Nabi panggil, "Wa Abdullah. Assalamualaikum ya Abdullah." Nabi bisa takdir kata lah, fardu takdir masalah. Maka ketika tu wajib kita berhenti semaya dan juga menjawabkan salam Nabi, menjawabkan seruan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu lain pula, lain. Tapi selain daripada tu, tak boleh kita berhenti semaya untuk jawab salam. Kalau kita tak dijawab salam juga, batal semaya kita. Batal semaya kita. Habis itu dah. Tu. Hak tu kita kena tinggal benda tu. Barulah semaya kita sah. Kalau kita bercakap juga dengan sengaja, maka batal semaya kita. Lepas tu soalannya, perkataan yang membatal semaya dengan sengaja kita berkata tu banyak mana? Maka musannaf berkata, maka batal sembahyang, rusak sembahyang, tak terpakai semaya kita, batal sembahyang kita. Dengan bercakap, bila sebut kata sembahyang ni, sini masuk dua, sama ada sembahyang fardu baik, sunat bersama. Semaya ni dia kira nazam ataupun aturan dia supaya je. Tu beza dengan tawaf, beza dengan tawaf ni boleh berkecek. Maka Nabi kata, semaya dengan tawaf ni, tawaf tu boleh berkecek, tetapi bila nak berkecek, keceklah benda yang baik-baik. Yang adalah mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Maka batal sembahyang kita, batal tu dengan sebab bercakap. Dengan sebab bercakap, bertutur, berkata 2 huruf. Bercakap akan 2 huruf. 2 huruf. Tu baik 2 huruf. Huruf di sini tu maknanya suara kita yang keluar tu mengandungi 2 huruf. Bila dengar suara tu, faham 2 huruf daripada tu. 2 huruf daripada tu. Tu 2 huruf. Ingat tu dah, alif sampai kepada ya ada mengandungi huruf dalam tu 2 huruf. 2 huruf ni tak boleh dah. Tengok sikit je kalau sengaja. Sikit je. Kita katakan kita sakit sangat dah, ataupun kita sejuk. Aduh. Tu apa dah? Tu apa dah? Wow, du. Tu kita kata aduh, tu pun batal. Bukan du saja tu batal dah. Du.
Dula. La. 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 Tu kejut. Ya ingat, baru ingat kata, la. La, duk semaya. La. La. Tak ada kunci pintu. La. La tu baik batas semaya. Dua huruf. Dua huruf tu baik dah la leh. Sama ada memberi faham. Tu ya umum tu. Takmim tu dua huruf ni. Takmim dua huruf tu. Sama ada memberi faham. Maksud sama ada memberi faham, yakni sama ada mengandungi makna. Sama ada mengandungi makna. Dua huruf tu mengandung makna. Ada makna. Walau kita faham tak faham suku, tapi dua huruf tu ada makna dia. Inilah mau kata, kawai tak ada faham ni. Muka bahasa Arab. Sebab lagi akan datang yang saya sebut qi. Qi ni kita tak reti. Ni makna apa? Qi tapi dalam bahasa Arab, qi itu ada maksud. Ada makna dia. Kalau itu, yang memberi faham di sini, jadi yang mengandungi makna. Dua huruf yang ada makna dia. Yang ada makna dia. Tu. Bercakap dua huruf sama ada memberi faham. Ini sama ada dua huruf itu mengandungi makna. Ada maksud. Ada mafhum dia. Atau tiada memberi faham. Tiada mengandungi makna. Faham tak faham, ada makna tak ada makna, cuba je. Apabila dua huruf, batas. Batas semaya kita. La. Tu tu apa dah? Tu tiga. Hamzah, ya, ha, tiga dah. Sebab tu jagalah suara dia patai mulut. Patai mulut. Hatta suara kita batuk sekalipun, kalau sengaja batuk dengan tidak ada gapo lain daripada orang yang bersangat maknanya penyakit dia dah batuk dah, ya orang panggil digagahi dah, batuk dia tu bala dah dia dengan berbatuk, tak boleh tahan dah. Dia tubik sendiri. Tubik sendiri. Maka hak tu tak apa, bukan dia sengaja. Bukan dia sengaja. Tapi kalau sengaja saja ya. Saja ke mana? Tu. Allah masuk dalam rumah kita. Atau masuk dalam masjid. Kita dah semayang molek-molek. Abdullah duk datang mari. Abdullah ni jarang-jarang nak masuk masjid. Kita khabar kata Allah mari. Kita kata tengok. Duk isyarat. Pada hati kita tu seolah katakan nak wida Allah tu saya malu sikit lah. Tu batas semaya. Batas semaya tu. Kerana tu ada berapa huruf tu? In. Ya, mim. Tu ya ada 2-3 huruf dah. Tak boleh. Ni saya saja. Tak boleh. Tu jangan duk buat mai-mai. Jangan buat mai-mai. Ni ikut kadang-kadang dengar orang batuk, rasa nak batuk kata, padahal tak ada apa lagi kita. Demo ni batuk dengan sebab penyakit dia. Tergagah batuk sangat dah. Tetapi kita ni, ya tabiat manusia, kadang-kadang dengar demo buat kita rasa nak tak. Demo kita saja tu ingat sengaja tu ulama kata tu juga berdaham-daham tu tak boleh. Tu tak boleh. Tu jaga molek, jaga tu suara-suara yang akan mengandungi huruf tu membawa kepada batan semaya kita. Tak layak kita sebagai hamba berhadap kepada raja bersuara-suara begitu di hadapan raja yang maha segala raja. Adakah patut dan layak untuk menghongek-hongek depan ni? Kalau tak orang panggil tak berhajat sangat, maknanya tidak membawa kepada mudaratnya, maka ketika tu kita tak boleh. Tak boleh. Tu kadang-kadang dia ngatuk misalnya. Tu dia. Ngatuk sangat. Ngatuk tak apa bila nguak katuk muka, katuk mulut molek. Jaga. Ni tabiat pula dalam semaya. Tu dia jala juga.
membawa kepada batan solat kita. Kerana itu mengandungi suara dan huruf. Keluar huruf dah 2 huruf. Walaupun tidak ada makna pada huruf tersebut, tapi dikatakan kita berkata dengan sengaja. Ni jaga nah. Jaga. Seolah kata mulut ni kena patai selalu dah. Apabila masuk semayang, mulut kena katuk. Selain daripada bercakap, ucapan yang disuruh oleh Allah, baca Fatihah, baca surah, berzikir, tasbih, dan sebagainya, berdoa-doa, maka lain pada tu kena jaga mulut. Jaga mulut. Setelah lagi lepas pada salam, silakan. Nak lagu mana? Tu dia nah. Tak boleh. Tu jaga mulut ni. Ulama ada sebutlah. Cuba kita tengoklah kitab-kitab lah. Ada sebut dalam Matla'in, dalam apa. Kalau kita jauhi, kita pun banyak dalam Bugyatul Tullab, Syadak sebut. Dalam Sabila sendiri, adalah ulama sebut perkara-perkara semacam tu. Yang penting kita jaga 2 huruf ni tak boleh. Sama ada memberi faham atau tiada. Ini tiada memberi faham tu batal dah. Yang memberi faham sangat lagi batal lah. Sangat lagi membatalkan solat. Tu. Tak boleh. Habis itu tu kita kata atau 1 huruf, ni atau kepada 2 huruf, atau bercakap 1 huruf je, keluar daripada mulut kita 1 huruf je, tak boleh juga. Tapi 1 huruf mana ni yang membatalkan solatnya? 1 huruf yang memberi faham, jadi yang mengandungi makna, yang ada makna. 1 huruf, tapi walau 1 huruf mengandung makna, ada maksud dia. Walaupun bukan bahasa kita Melayu, bahasa mana pun, bahasa Arab. Dari segi bahasa Arab, ia ada makna dia. Bahasa Melayu kita tak ada makna lah, tapi bahasa Arab ada makna dia. 1 huruf je, jangan main. Bahasa Arab ni 1 huruf pun jadi. 1 huruf pun ada makna. Bahasa Melayu kita jarang lah dah. Kita kata Melayu kita, bahkan bahasa Melayu apabila bertutur dengan huruf permulaan, huruf tu mati. Jadi nak jadi mati lebih. Belajar, dia tak ada belajar. Belajar. Kata selamat, tu jadi huruf mati. Ala kulihan huruf juga. Bahasa Melayu biasanya dua. Jarang-jarang nak ada kelima 1 huruf gitu. Dua. Kerana permulaan huruf dia tu kebiasaannya mati dalam bahasa Melayu tu. Dalam bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab jangan. Ia ada walaupun 1 huruf. Atau 1 huruf yang memberi faham, memberi maksud. Ada pengertian, ada maksud dia. Misal contohnya dalam bahasa Arab. Kalau kita kecek lagu ni pun tak boleh ni. Seperti qi, dia kata qi. Qi ni bukan qi. Kalau qi tu ada ya, jadi 2. Kalau kita berbaca mat, qah ya qi, tu 2. Ni qi. Ni ada maksud ni. Ada maksud walaupun 1 huruf. Tapi masa Melayu kita tak ada faham apa lah, tapi Arab je faham. Maka tak boleh. Sebab itulah ia bukan mesti kata kena bahasa Melayu yang kita boleh faham. Yang pentingnya kelimah tu mengandungi maksud. Ada maksud pada kelimah tu. Seperti qi. Apa makna qi? Tu tengok. Maka tak salah semaya kita. Ni kalau kita ngaji ibarat ke, kena kira lagi lah. Tapi saya ni kebiasaannya kalau kita ngaji kita pakai ni kena takdir pula ni. Kerana ni ilat mano nampak zahir hak musannaf kecek di sini tu, kerana tu nak ilat pada tafrad yang mahzuh tu. Tu kerana ki, seperti ki, maka batan sembahyang dengan berkata akan qi. Tu dia tu lagi kat tu. Batal semaya kalau kita kata qi tu. Tak sah. Tak sah semaya kita. Kalau kita kata qi tu tak boleh. Sebab apa? Tak boleh juga kata qi sepatah aja. Tak boleh. Kerana dia kerana maknanya makna qi itu. Apa makna qi? Makna dianya ialah
pelihara olehmu. Tu bahasa Arab. Qi. Hendak jaga olehmu, pelihara olehmu. Ya qi ni fi'il amar. Fi'il amar. Asalnya waqa. Asal waqa lagi waqaya. Lepas tu berlaku ilatnya jadi waqa. Waqa fi'il madi. Mudarat dia yaqi. Asalnya yaqiyu. Ini yaqi. Masdar dia wiqayah. Wiqayah bisa dengar nah. Wiqayah ni jaga. Jaga pelihara. Pelihara. Jaga pelihara. Tu waqa yaqi wiqayatan. Waqa yaqi wiqayatan wa mauqan. Tu dia. Tu dalam tasrih tu begitulah. Waqa yaqi wiqayatan wa mauqan fa huwa waqin wa zaka mauqiyun qih la taqih mauqan miqan. Maknanya semua tu tasrih dalam bahasa Arab ia ada maksud dia. Ada maksud dia. Kalau itu qih ni bahasa Arab. Fa'in amat. Satu pepatah dalam bahasa Arab sudah dibuang tong-teng, buang lekat ki saja mengandungi maksud suruh. Suruh jaga. Qi, jaga-jaga nah, jaga baik. Begitu jaga baik. Qi, kerana makna qi tu pelihara olehmu, jaga olehmu. Cuba kita kata dalam doa kita ke, wa qina azaban nar. Kita berdoa kepada Allah ke? Ya Allah, wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ada wa qina azaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami dunia ini hasanah dan berikanlah kepada kami akhirat pun hasanah. Tu minta ya di dunia pun hasanah, akhirat pun hasanah. Apa makna dunia hasanah? Dunia yang hasanah ialah dunia yang membawa kepada hasanah di akhirat. Itu dunia yang hasanah. Bukan mana kaya, senang linek, ada segala pangkat kemewahan. Bukan hasanah dengan makna tu. Dunia yang hasanah ialah dunia yang menyebabkan kita hasanah di akhirat. Itu dunia yang hasanah. Ada harta yang belanja fi sabilillah, pada jalan Allah. Itu dunia yang hasanah. Kaya tapi buat kebaikan. Ada umur panjang dalam ketaatan. Ada rezeki yang halal. Tu orang panggil dunia yang hasanah. Dunia yang membawa kepada akhirat kita tu hasanah. Maka kita mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina tikri. Hendak jaga olehmu ya Allah, jagakanlah kami ni, jagakanlah, peliharakanlah kami ni azaban nar, daripada azab neraka. Jaga daripada azab neraka. Apa maksud saya? Maksudnya qi itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Satu kelima dia tu mengandungi makna pelihara olehmu. Kalau kita tengok dalam kitab yang lain-lain lagi, kitab Arab lagi, you ulama datang banyak lagi kelima. Saja in bawah dah. In kasrah. Itu pun mengandungi makna daripada wa'aya'i wi'ayah. Waqayaqi wiqayah. Fa'in amalnya qi. Kalau wa'aya'i wi'ayah, maknanya pelihara juga. Maknanya jaga juga. Qi. Tu macam-macam. Siapa kepada ti tu pun jelas juga. Ti. Hendak jijak olehmu. Tu hendak jijak olehmu. Jijaklah. Tik. Itulah bahasa Arab. Ni kita satu huruf ni tak boleh dah kalau ada maksud. Tik. 2, 3, 4, 5 ni tak ada gapo. Wak suka cara dia. Tu bahasa Arab. Mengandungi maksud dah. Kalau begitu jagalah. Allahu Akbar. Kalau kita sentiasa ingat bahawa kita sedang solat dan berhadap kepada Allah, kita tak akan bercakap ikut suka kita dah. Mulut kita sentiasa jaga. Allahu Akbar. Tu dia. Tu jaga tu dah. Tu tak boleh tu satu huruf yang memberi maksud atau dua huruf sading, walaupun tidak faham, tidak ada maksud, tapi dua huruf
batal solat. Kalau 3, lebih lagi. 4, lebih lagi. 2 tu batal. Dah tu. Tu jaga tu dah. Allahu Akbar. Ni kadang-kadang kita kurang amat ni nah. Kurang amat duk nguak tu. Hai. Bela. Hai. Apa hai? Ho alih ya hai. 3 huruf. 3 huruf. Tu tak boleh jaga baik-baik. Alhamdulillah. Tu tak boleh. Tu dia. Ni kadang-kadang tabiat. Kita tabiat. Bukan kita batuk, kita apa. Tapi ada sebagian manusia ni tabiat dia. Tabiat macam mana? Dia saja dia. Dia sikit. Apa sangat apa? Buat apa? Tak ada alasan apa untuk Selain daripada ulama kata, kalau kita baca dan terlekat tekak kita baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil tak tubik suara, terpaksa kena untuk nak pelancarkan bacaan kita yang wajib, maka tak apa. Adapun bacaan yang sunat tak boleh. Ni baca sunat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala apa pula tak boleh. Tak boleh lagu tu kalau bacaan yang sunat tak dibolehkan, tak diperbolehkan lagi. Ada pembacaan yang wajib kita berdaham sikit untuk nak lancar bacaan yang wajib kita, sama ada tahiyat akhir ke ataupun Fatihah kita ke, maka itu diperbolehkan. Lain daripada tu buat kebiasaan kita tak boleh. Ulama menyebutkan perkara tu. Tu jaga nah. Kadang-kadang tak amat itu membawa kepada orang panggil gelincit juga amalan kita. Kadang-kadang tahu dah tapi dengan sebab lama-kelamaan telalai tu kak, gelincit amalan. Maka yang penting kita sentiasa jagalah. Tu. Kerana maknanya pelihara ulimu. Habis sikat tu. Atau satu huruf yang panjang. Tak boleh juga. Ini atop kepada 2 huruf. Atop kepada 2 huruf. Yang ni batan sembahyang kita dengan bercakap satu huruf. Satu huruf. Tapi yang panjang. Yang panjang suaranya. Maknanya itu. Huruf ni sebenarnya tak panjang, huruf je pendek je. Tapi kita panjang tu panjang suara kita. Itu maknanya. Satu huruf yang panjang. Ini yang panjang suara kita. Yang panjang suara. Tulis itu sikit pada yang panjang tu. Tulis sikit pada yang panjang. Yakni, walau tidak memberi faham sekalipun. Walau tidak memberi faham sekalipun. Satu huruf tapi panjang. Walaupun tak memberi faham sekalipun, tak boleh. Hak tadi, satu huruf yang memberi faham, maka batal. Maka batal. 2 huruf, sama ada memberi faham atau tidak, batal. Kemudian soalannya, satu huruf tapi panjang suara sikit, batal ke tidak? Batal walaupun tidak memberi faham sekalipun. Satu huruf yang panjang pun batal. Sebab apa? Kenapa batalnya? Kerana panjang. Kerana panjang suara tu. Kerana bila kita panjang, kita mad. Dalam bahasa tajwid panggil mad. Kerana mad tu, kerana panjang suara tu, keluar pula alif. Keluar pula huruf alif. Kalau kita bertutur dengan baris atas, kalau kita bertutur dengan huruf yang berbaris fathah, kemudian dipanjangkan, maka keluar pula alif. Cuba kita kata ba fathah ba. Bila kita panjangkan sikit suara kita, ba timur huruf apa?
Timu alif pula di belakang. Maka bila timu alif, hasil dua huruf. Tu jaga. Tu timun keluar. Keluar pula alif jikalau huruf berbaris atas. Tu alif timun pula alif je ni jikalau huruf baris fathah. Buat gitu. Kalau huruf baris fathah, timu alif mari. Atau ya. Keluar pula ya. Ya, lagu mana? Kita tulis kata, yang ni jikalau huruf baris kasrah. Jikalau huruf baris kasrah. Tu dia. Macam mana? Kita kata ba kasrah bi. Bila kita panjang suara kita, bi. Tu. Jom mari berapa huruf dah tu? Dua tu. Ba, ya, bi. Tu jadi dua. Atau waw. Keluar pula waw. Jikalau huruf baris dhammah. Bila kita kata ba depan. Orang Melayu kata depan. Ba depan. Depan. Ba dhammah. Bu. Ba depan bu. Tapi bila kita panjang suara, bu. Jadi bu. Tu. Maka jadi apa? Jadi berpanjang pula. Orang panggil huruf mat dah tu. Mat. Jadi bermat tabi'in. Dah apa tu lagi panjang 5 harakat gapo hak tu jadi panjang dah lah. Ni kira 2 harakat pun kira 2 huruf dah. Kerana timbun pula 2 huruf. Tu dia. Ba, bi, bu. Tu. Kita ada tu. Jalan juga. Tu dia. Tu. Habis itu. Tu jaga-jagalah. Yang penting jaga. Dan kalau berlaku, kita boleh tahu kata ini batal, ini tidak. Kerana kita mengaji dah ni. Tutup pekdah orang mengaji tu. Pekdah orang mengaji dia tahu. Kadang-kadang dia belum sempat beramal, tapi dengan sebab tahu dia tu, orang panggil bersiapan dah untuk beramal. Dia tak serupa nah. Orang tak mengaji dengan orang mengaji tak serupa. Walaupun tengok zahir tu sama. Macam mana? Misalnya, contoh. Dia ni, si Abdullah mengaji ponok. Si Zaid tak mengaji pun kerja. Maka si Abdullah ni ketika duk ponok, dia pun mengajilah kitab, pegang pati musalli, mengaji, duk dia tahu dia tahu hukum itu boleh, itu tak boleh, itu halal, itu haram, dia tahu. Berbeza dengan si Zaid. Si Zaid ni duk di rumah, tak mengaji apa. Duk kira, nak pening semacam, nak kaya semacam, misalnya. Maka duk di rumah tak ada amati dengan pengajian agama yang fardu'in pun dia tak amati. Tupu kepada kerja, tupu kepada kelalaian dunia sehingga lupa pengajian akhirat. Habis. Dua tu. Akhirnya bila si Abdullah ni balik kepada kampung, si Abdullah ni kelik kepada kampung, berjumpa dengan si Zaid tu, kawan dia berjumpa. Si Zaid kata, kita pergi main bola. Abdullah kata boleh. Boleh. Maka petang tu si Abdullah pun keluar dengan seluar pendek, seluar panak. Serupa dengan Zaid. Bila orang bang maghrib, si Abdullah tu pun duk main bola lagi, serupa dengan si Zaid. Maka orang kampung kata, dah Allah ni ngaji ke buat gapo apa nak. Serupa dengan tak mengaji dah. Duk serupa dengan Zaid dah. Jom ngaji ke? Ngaji lapik punggung Pak Allah ni. Orang kata, ngaji lapik punggung. Tengok, duk serupa orang tak mengaji dah. Orang kampung tengok tu, walaupun zahir tu sama.
Sekiranya si Abdullah tidak beramal lagi dengan ilmu dia, dan dia kehidupan dia sama saja dengan si Zaid yang tidak mengaji, kerana dia kawan baik. Sama saja. Tetapi hakikat tidak sama juga. Orang mengaji dengan tak mengaji itu. Kerana apa tak sama? Sebab apa saya kata tak sama? Kerana apa? Cuba kita buat fikir. Sebab apa tak sama? Kerana si Zaid tadi, bila umur dia meningkat, usia dia meningkat sampai ke 40. Dan si Abdullah pun meningkat juga, umur dia sampai ke 40. Sama tua lah dua ni. Si Zaid mulai sesan dah di atas perbuatan dulu dia. Ya Allah, aku ni jahat sungguh, ya Allah. Aku minta taubat denganmu, ya Allah. Tak mau dah pekerjaan dosa. Nak taubat dah segala-gala kejahatan. Si Zaid pun mulai taubat. Si Abdullah tadi yang kawan bagi si Zaid, dia nampak Abdullah Zaid taubat, dia pun taubat tadi. Ya Allah, aku pun jahat mari banyak dah. Ngaji saja tak beramal. Jahat banyak dah, taubat denganmu ya Allah. Akhirnya Abdullah pun taubat, si Zaid pun taubat. Kedua-dua tu bertaubat sekali. Tu. Sini tak boleh tak serupanya. Apabila si Zaid taubat, dia ingin dah untuk nak sembahyang. Dia ingin untuk nak puasa. Dia ingin untuk nak kerja amal ibadat. Ketika tu, dia kena mulai mengaji semula. Lagu mana cara pekoh? Lagu mana cara syarat semaya, rukun semaya macam mana? Kawan tak mengaji lagi, kena mengaji semula, kena duduk mengaji. Taubat sambil kena mengaji semula. Nak boleh Tuhan terima amalan dia pula. Setelah dia dapat menguasai reti rukun syarat tu, barulah diterima amalan dia. Berbeza dengan si Abdullah. Bila dia taubat, dia kerja amal ibadat, amalan dia terus diterima oleh Allah. Kerana dia tahu dah. Hukum tu, syarat tu begitu-begitu. Nanti buat amal je. Bila takbir Allahu Akbar, dia tahu dah apa rukun, apa syarat. Tu tak serupa orang mengaji. Jangan dek pandai kata sama. Jangan pandai kata sama lah. Sebab tu kita mengaji pada malam ni, tak sama dengan orang tak mengaji. Walaupun kita tak dapat nak beramal lagi. Tak sama. Dia tak sama. Sebab itulah kita jaga molek. Pengajian tu penting. Pengajian tu penting. Sebab tu Allah Ta'ala kata, hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Sama ke orang tahu dengan orang tak tahu? Tentu tak sama. Walaupun tilik kepada zahir nampak rupa sama, hakikat tentu tak sama juga. Orang tahu dengan tak tahu ni tak sama. Tengok tadi. Baiklah. Kalau begitu, bila kita bertutur satu huruf yang panjang, tu maka timbun pula alif ataupun ya ataupun waw. Maka jadi dua huruf. Jadi dua huruf juga. Ba. Apa dah? Dua. Bi. Bu. Tu dua huruf. Sebab panjang tu dua huruf juga. Maka batal sembahyang seorang tu batal dengan tersebut. Dengan tersebut. Apa dengan tersebut? Jadi dengan bercakap-cakap dengan sengaja itu. Itulah. Itu panjang lebar lagi lah. Dengan bercakap-cakap dengan sengaja. Dia berkecek dengan sengaja tu batal lah sembahyang dia. Habis itu, adapun kalau kita kata bercakap dengan tidak sengaja, dengan terlupa, maka tak batal jika sedikit. Kalau banyak, batal juga. Itu dia. Kalau sengaja ni, satu huruf pun tak boleh. Kalau beri faham. Dua huruf, sangat lagi. Itu sangat lagi lah. Habis itu dah. Tu mudah-mudahan kita faham dah tu nah. Syarat yang ketujuh tu. Syarat yang ketujuh. Habis itu masalah bercakap dalam sembahyang. Adapun syarat yang ke-8. Syarat yang ke-8.
Nah, habis itu. Kedulapan. Kelapan. Yang ni syarat yang ke-8. Nak habis dah lah, weh. Syarat dianya. Dekat nak habis dah. Ke-8, syarat yang ke-8 daripada 9 syarat. 9 syarat semua. Kalau kita pergi luput mana-mana satu daripada 9 ni, tak pakai semaya kita. Tak sah semaya kita. Kalau semaya pun nampak zahir semaya, hakikat tak bilang kata kita semaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disiksa pula habuan kita meninggalkan sembahyang tu. Dengan sebab kita tidak kerja rukun dan syarat ini. Adapun masalahnya cukup rukun syarat tetapi tidak ada khusyuk, itu lain bahasa. Masalah balasan diberi oleh Allah tu sekadar kekhusyukan kita. Cuma tanggungjawab kefarduan semaya tu tak akan gugur kalau kita tak kerja rukun syarat dengan sempurna. Habis. Maka ke-8-nya tiada melebihkan. Tiada melebih. Apa makna tidak melebih? Tiada menambah. Tiada melebihkan, tiada menambahkan rukun fa'li. Rukun fa'li. Apa rukun fa'li? Rukun sembahyang yang bangsa buat. Yang bangsa perbuatan. Rukun sembahyang jenis perbuatan. Ataupun rukun sembahyang yang bangsa perbuatan. Rukun semaya tu dalam semaya nanti akan datang. Musnad tak sebut lagi. Rukun ni terbagi 3. Dalam segala 3 rukun 13 tu, ulama bagi pula 3 grup, 3 kumpulan, 3 puak. Satunya orang panggil rukun. Rukun apa? Rukun fa'li. Rukun semaya yang pasang jenis kita buat. Macam mana? Rokok, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Tu orang panggil rukun apa tu? Rukun fa'li. Rukun fa'li, rukun yang bangsa buat. Ada lagi satu orang panggil rukun apa? Rukun qauli. Apa rukun qauli? Rukun sembahyang yang jenis perkataan. Kena kata barulah sah sembahyang. Apa rukun qauli? Lagi akan datang juga takbiratul ihram. Allahu akbar mula-mula. Itu rukun. Tak takbir tak jadi sembahyang. Tak sah sembahyang. Baca Fatihah itu berbangsanya bahasa qauli juga, orang panggil rukun jenis berkata. Dan satu lagi tasyahud at-tahiyyatu lillah tu. Tu juga. Lepas tu lagi assalam. Salam yang pertama. Tu masuk dalam rukun qauli. Ada satu lagi orang panggil rukun qalbi. Rukun qalbi. Apa rukun qalbi? Rukun yang jenis hati. Kena kira dalam hati. Apa? Iaitu niat. Niat tu kena berkandung dalam hati. Maka dalam rukun semaya 3-3 tu, kita cabut satu dulu. Iaitu rukun fa'li. Rukun fa'li. Apa rukun fa'li? Perbuatan kata dia. Iaitu rukun jenis kita buat. Rukun yang bangsa kita buat. Ataupun rukun jenis kita buat. Kita kena buat. Rokok, sujud, tu dia. Tu orang panggil rukun fa'li. Tiada melebihkan, tiada menambahkan rukun fa'li. Rukun fa'li yang Allah Ta'ala perintah, berapa kali diperintah? Jangan lebih daripada apa yang diperintah oleh Allah. Kalau sujud diperintah berapa kali tiap-tiap rakaat? 2 kali sujud, kita tambah 1 jadi 3. Rokok diperintah 1 kali saja dalam tiap-tiap rakaat, maka kita tambah jadi 2. Tu orang panggil kita tambah rukun fa'li. Rukun fa'li. Jaga dulu. Tiada melebihkan, tiada menambahkan rukun fa'li. Tiada menambah. Takluk situ dengan sengaja. Ini penting. Dengan sengaja, dengan kemahuan hati, dengan kehendak hati, dengan nak hati kita nak. Kita sengelang orang panggil. Kita sengelang, kita sengaja, kita tangcai cetana kita
dalam semaya kita sengaja orang panggil. Tu tak boleh. Tak boleh. Di sini masalahnya. Rukun fi'li ya. Masalah tiada kita menambah. Adapun rukun kauli, tulis situ, tulis sikit. Adapun tulis situ pada rukun kauli, pada rukun fi'li tu. Yakni adapun rukun kauli yang lain daripada takbiratul ihram lah. Cuba tulis habis lalu. Yang lain daripada takbiratul ihram dan salam. Maka tidak mengapa jika ditambah dan lebih akan dia. Jika ditambah dan lebih akan dia. Tak apa weh. Fatihah tu baca rukun gapo? Fatihah rukun sembahyang tak? Ya, rukun sembahyang. Fatihah tu rukun sembahyang. Maka Fatihah ni rukun apa? Rukun kauli namanya. Apa hukum kalau kita baca Fatihah 3 kali dalam satu rakaat? Tak apa. Puah dah. Lepas pada waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pula 2 kali. Alhamdulillah lepas pada tu sekali lagi. Fatihah 3 kali, 4 kali. Kita menambah tak apa rukun kauli itu. At-tahiyyatul mubarakatut baca 2, 3, 4 kali. Lepas pada at-tasyahud, baca pula at-tasyahud. Baca pula tasyahud 2, 3 kali. Tak apa. Tak batal dengan sebab menambah tu. Bukan disunat. Tapi kalau sengaja kita buat, tak batal sembahyang kita. Tak batal sembahyang kita. Mana lagi rukun kauli? Tu. 2 tu. Adapun takbiratul ihram tak boleh. Takbir dah sekali, takbir pula sekali. Batal sembahyang. Dikatakan kita menambah. Kita masuk siap dah. Allahu Akbar. Bertakbir pula. Allahu Akbar. Tu tak boleh. Atau beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sebagai kali yang pertama tu. Tu. Adapun kalau kita kata Assalamualaikum warahmatullahi, kita tahu dah kata semaya kita sudah selesai. Assalamualaikum ini sunat hai'ah. Kali yang kedua ni tak apa dah. Kalau kita tak baca pun tak apa kali yang kedua. Sunat hai'ah. Tetapi kita qasad dengan salah yang pertama tu kita nak buat 2 kali. Maka batal sembahyang kita. Ya guna. Tu dia. Tu adapun rukun fi'li tu, rukun kauli tu begitulah. Rukun kaulinya. Rukun fi'li ni tak boleh kita lebih. Kita tambah rukun fi'li tak boleh. Tiada melebihkan, tiada menambahkan rukun fi'li dengan sengaja. Jangan kita tambah dengan sengaja kita. Kalau sengaja tambah, tu batal. Kalau terlupa, tak batal. Tapi bila teringat, sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi dengan sebab kita tambah tu dengan terlupa saat itu. Habis itu dengan sengaja kata dia. Kalau ia, tu musanah kita buat fardu takdir lah nah. Kalau ia seorang musalli, orang yang sembahyang tu. Kalau ia tu sujud 3 kali. 3 kali yakni pada satu rakaat. Buat gitu. Sujud 3 kali pada satu rakaat. Satu rakaat tu sebenarnya diperintahkan kita 2 kali sujud saja. Sujud yang pertama rukun. Allahu Akbar Rabbighfirli, itu orang panggil duduk antara 2 sujud, itu pun rukun. Selepas pada tu Allahu Akbar sujud kali yang kedua, tu pun rukun. Satu rakaat diperintah kita sujud 2 kali. Tiba-tiba kita sujud 3 kali. Sujud 3 kali yakni dengan sengaja. Kena kata gitu. Sujud 3 kali yakni dengan sengaja. Sengaja sujud 3 kali. Lain pada kita lupa. Tu lain. Contohnya kita
kita sujud dah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas pada subhana rabbiyal a'la, kita pun bangunlah duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'alni. Siap. Lepas pada tu kita sujud pula. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Bila kita bangun daripada sujud yang kedua tu, kita mari syak. Aku tadi ku sujud satu kali ke dua? Sujud satu kali ke dua? Satu ke kedua dah? Sudah dua kali ke belum lagi? Ketika syak itu ditambahkan satu kali lagi sujud. Dan bangun mari. Tu orang panggil. Kemudian kita sujud sahwi. Itu tak apalah dengan sebab kita terlupa. Kita terlupa. Ni kita tahu dah kata sudah dua kali, tiba-tiba sengaja sujud pula kali yang ketiga, ketika tu batal sembahyang kita. Kerana kita tambah rukun fa'li dengan sengaja. Jaga tu dah. Atau rokok dua kali. Yalah juga. Atau rokok dua kali, yakni pada satu rakaat. Tiap-tiap rakaat tu sekali rokok dah. Rakaat. Masdar marrah. Satu kali rokok ya. Tiap-tiap rakaat. Maka satu rakaat sekali sujud, sekali rokok. Bila dua rakaat, dua kali rakaat, apa ingat? Rakaatan. Dua kali rakaat. Dua kali rakaat. Tiga rakaat. Tu panggil tiga kali rakaat. Wahakaza. Lepas itu satu rakaat ni, sekali rakaat je. Tunduk tu. Tiba-tiba kita tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Ini masalah sembahyang fardu lah. Sembahyang fardu. Kerana ada pun semaya, ada juga semaya yang kita biasa dengar ada dua kali rokok. Itulah hak tu diperintah dua kali pada dirinya sendiri dah. Tetapi ni masalah semaya yang kebiasaannya satu kali rokok, kita rokok dua kali. Maka batal semaya kalau kita sengaja. Rokok dua kali, yakni dengan sengaja juga. Kena sengaja. Maka batal semaya kita. Maka musannaf kita buat contoh. Dia katakan seperti ia seorang yang sembahyang tu sujud. Ni masalah berlaku. Dia sujud atas umpama benda yang tajam. Takdir kata dia pergi sujud. Tempat sujud dia tu ada benda tajam. Atas umpama benda yang tajam, yakni seperti duri ke, atau batu yang tajam ke. Misalnya dia sujud, Allah, dia sujud pun bukan kuat sangat, dia sujud dah. Allahu Akbar. Dahi dia kena di atas batu yang tajam. Jangan keluar suara lah, tapi rasa oleh hati. Tu dari hati lah tu, bukan suara keluar. Tahu kata sakit. Ketika tu moga kita nak sujud lama sikit. Dah itu kan? Kita nak sujud lama sikit, tiba-tiba kali tu pergi sujud atas benda tajam menyebabkan dahi kita tu sakit. Tak tahan untuk nak duduk lama. Kita pun macam mana? Sujud atas umpama benda yang tajam. Rasa mari. Maka diangkat dahi seorang tu. Diangkat yakni dengan sengaja. Kait malak. Diangkat yakni dengan sengaja. Dia angkat dengan sengaja dia. Tak tahan sakit. Bangun dulu untuk nak sapu duri tu dulu, atau sapukan batu tu dulu. Kita sujud masalah. Allahu Akbar. Tiba di atas benda tajam, kita angkat dulu sekejap, kita buang. Kita angkat, kita buang.
Maka diangkat dahinya dengan sengaja. Kemudian sujud pula. Kemudian sujud pula. Selepas pada tu sujud pula. Untuk nak wilama subhana rabbiyal a'la dia ni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Dia tak bangun duduk antara dua sujud lagi. Dia belum angkat Rabbi firli lagi ni. Bagi dia tu sujud yang pertama aja bagi dia nya. Dia buai batu. Dia sujud pula kali yang kedua. Maka dinama tambah rukun fa'li. Jaga. Maka dinama dipanggil tambah rukun fa'li. Ni orang panggil tambah dah tu. Berartinya sujud itu jadi dua dah bagi dia. Sujud pertama di sisi dia jadi dua dah. Maka kalau dia kata, oh kalau dua dah, maka cukup dengan dua ni lah. Tak payah sujud kali yang kedua lah. Tak sah juga kerana syaratnya kena ada duduk antara sujud tu diselang dengan duduk. Diselang dengan duduk. Dia tak duduk lagi. Tak duduk lagi. Maka tak sah juga semaya dia. Lalu tu dinamakan tambah rukun fa'li. Dan batal sembahyang orang itu. Batal sembahyang dia. Tapi lain daripada dia terangkat dahi dengan tidak sengaja. Lain. Lain. Macam mana? Dia sujud dengan kuat. Di atas lantai yang licin. Masalah. Guk atas lantai. Orang panggil. Maka lantai dia, maka dahi dia bila serta dengan lantai yang licin. Menyebabkan terangkat dengan tidak sengaja dia gug. Jadi dua kali dah. Gug. Lepas tu turun pula. Turun pula. Tu. Maka ketika tu ataupun begini. Ataupun dia sujud, Allahu akbar, dia tepuk dengan benda yang tajam. Umpama kita paku masalah. Ni lain pada dua-dua ni kita boleh tahan juga. Ni paku. Dia tubik. Dia naik sendiri. Dia naik dengan automatik dia. Dia tak sengaja. Dengan sakit dia tu. Dia naik dengan sendiri. Bila naik dengan sendiri lagu tu. Adakah dinamakan kalau dia sujud pula? Adakah dinamakan menambah rukun? Tidak dinamakan menambah rukun rukun fa'li. Kerana dia tak sengaja. Tapi wajib dia sujud kali yang kedua tu dengan sujud tu dengan cara tumakninah pula. Kerana tadi tu terangkat tu belum lagi dapat tumakninah dalam sujud. Sujud ini kali yang pertama tak dikira. Bukan kata bila sujud atas, bila kita sujud di atas paku, kita terangkat memada dengan yang tadi. Tak memada. Kerana sujud kita kali pertama tu belum dapat tumakninah. Wajib kita kembali sujud lagi untuk mendapat tumakninah. Kemudian bangun daripada sujud itu untuk duduk antara dua sujud. Barulah kita sambung sujud yang kedua. Tu masalah dia. Adapun kalau sengaja supaya tak boleh. Kita sujud kita tahu tak, aduh sakit. Tapi boleh lagi untuk qada tumakninah tu. Subhana rabbiyal a'la jadilah. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allahu akbar. Sakit. Maka kali yang kedua tu, tu tilik tengok sikitlah. Sujud tempat lain sikit. Jangan betul dengan batu tu. Tu dia dah. Tu masalahnya. Kena amatilah sikit pengajian kita ni. InsyaAllah. Maka kalau kita terlupa tadi, maka sunat kita sujud sahwi. Bila kita teringat mari sunat sujud sahwi. Sujud sahwi itu mana? Sebelum daripada kita beri salam, kita sujud 2 kali. Bila kita turun dengan niat sujud sahwi. Macam mana? Allahu akbar. Sujud biasa. Tapi dalam hati kita niat untuk sahwi. Sujud untuk nak tapungkan perbuatan kita tadi. Sujud sahwi nama dia. Maka kita sujud. Lepas tu bangun daripada sujud. Lepas tu sujud pula sekali lagi. Bangun, beri salam. Tu. Sekadar tu pun tak apa dah. Kalau nak baca juga, bacalah apa. Subhana rabbiyal a'la pun boleh. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Macam kita sujud biasa ni lah pun boleh. Tu sujud sahwi.
Macam kita sujud biasa, tapi disunatkan kita baca subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Tu disunatkan khusus. Tetapi kalau kita tak ingat, tak boleh baca tu, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi pun tak apa. Tak baca apa pun tak apa, yang pentingnya ada sujud 2 kali tu. Tu dinamakan sujud sahwi. Tu masalahnya. Satu masalah lagi kena jaga. Masalah sujud tilawah. Kalau kita duduk dalam sembahyang, kita duduk dalam keadaan semaya, tiba-tiba kita semaya seorang kita. Hari Jumaat esok lah ni, pagi esok. Maka kita bila sampai subuh, kita baca surah sejadah lah. Sejadah. Kita pun baca sajadah sampai kepada kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita pun sujud. Allahu akbar. Ketika kita turun sujud tilawah, wajib kita kena niat sujud tilawah. Wajib kena niat sujud tilawah. Dalam hati kita qasad untuk sujud kerana kita baca ayat tadi. Qasad sujud tilawah. Tu orang panggil kena niat. Kalau kita tidak niat sujud tilawah, maka batal sembahyang kita. Kerana dinamakan kita tambah rukun. Mana? Sekali lagi 3 kali sujud dalam satu rakaat. Kali pertama sujud lepas pada kharru sujadah tu. Wajah tu, banyak. Sujadah wajhi lillazi khalaqahu. Sedap bacanya. Tak tahu kata batal dah semaya dia. Tak tahu kata batal dah. Sebab tu bagi imam wajib niat. Wajib niat sujud tilawah. Kadang kalau tidak niat sujud tilawah, maka dinamakan menambah rukun fa'li dengan sengaja. Dengan sengaja. Adapun makmum tak wajib niat kerana sudah cukup dengan mutaba'ah imam. Ikut imam. Mana sujud, imam sujud, kami sujud juga. Sujud kami kerana ikut imam. Maka tak batal kita. Tak batal sembahyang kita. Tak niat pun tak apa makmum ni. Kalau sembahyang seorang atau jadi imam, wajib kita niat sebagai nak sujud. Sujud tilawah. Sujud kerana baca. Atau dikatakan sujud sejadah tu lah. Tu. Kena niat. Kerana kalau kita tak niat, dinamakan kita menambahkan rukun fa'li dengan sengaja. Tu jaga-jaga tu. Benda sikit-sikit, tapi kalau buat tak kena cara, tak jadi juga. Nak tuntut kepala sunat, tak kena cara, batal sampai ke hak wajib. Tak ada pasal berlaku. Tak ada pasal berlaku. Kalau tak ada ilmu, jangan buat dimula lagi. Baik baca kuliah kulhu. Kalau tak ada ilmu berkaitan dengan cara sujud tilawah. Kalau nak sujud tilawah, kena mengaji cara sujud tilawah. Apa syaratnya, macam mana keadaan dia. Tu kena jaga juga. Tu dah. Selain daripada di makmum lah. Makmum ni tu tu email semacam. Tak apa dia. Makmum pun kena jaga masalah muafiq masbuk tu ya. Yang wajib atas makmumnya. Tu. Kemudian nampak kita kena sambung semula pula lah dah. Masa pun sudah lewat dah. InsyaAllah kita sambung lagi. Kepada ni tak habis lagi ni ke-8 ni. Ada lagi sambungan sikit lagi. Maka kata musannif, dan wajib tinggal perbuatan yang bukan jenis sembahyang, seperti pukul 3 kali. Tu. Nyamuk banyak berdoa. Tu. Duk main dengan nyamuk dah lah. Tu dia. Dalam solat kita tak boleh, kena jaga kat situ. Nanti kita nak ajar cara dia. Cara dia. Kalau garu tu macam mana? Cara nak garu dia. Nak terlepas daripada bergerak 3 kali berturut-turut tu. Macam mana cara dia? Nanti kita nak sambung semula lah dah. InsyaAllah. Satu langkah, cara langkah pun supaya tu juga. Tu imam tu bila sah depan tu, orang tu berhadah masalah. Orang tu di depan kita tu berhadah. Dia keluar daripada sah. Maka sah tu luar sah depan. Kita orang belakang ni nak naik kepada sah depan tu, cara yang ada.
Ni ingat kata boleh naik semata. Geng 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 geng. Tu tak pandai cara. Batal semaya dengan tak sedar pula. Tu jaga situ, insya-Allah kita akan sambung pada perkataan musannaf dan wajib tinggal perbuatan yang bukan jenis sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.